Selalu juga orang tanya saya macam, kau ni mesti tak cukup sembahyang 5 waktu, ya, benda-benda macam tu, ataupun pergi berubat, pergi jumpa ustaz pawang ke pawang apa whatever, sebab mungkin ini gangguan makhluk halus, dia cakap macam tu. Welcome to Sembang Tepi Kak Ji. Kak Ji percaya ramai di antara korang yang pernah menghantarkan persoalan-persoalan dan masalah dekat kolom PM Tepi Kak Ji dekat gempak.com kan? Dengan adanya Sembang Tepi Kak Ji ni, Kak Ji harap memudahkanlah Kak Ji untuk merujuk persoalan korang tu kepada pakar. Bukan apa, sejak PKP yang pertama pada tahun lalu, Kak Ji perasankan apabila kita semua diuji dengan masalah, ada di antara kita telah menjadi stres yang terlampau. Jadi untuk Sembang Tepi Kak Ji musim pertama ni, kita akan berbual tentang perkara yang dekat dengan kita tapi jarang orang nak kongsi cerita, iaitu berkenaan dengan kesihatan mental dan juga psikologi. Di hujung sana kita ada psikologis klinikal iaitu Encik Akif Basri. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di hujung sana juga Karl Syafiq. How are you? Alhamdulillah. Terima kasih sebab jemput saya Kak Ji. Kita akan mendengarkan persoalan daripada Zaim. Salam Kak Ji. Saya seorang student di Universiti Awam. Saya menghidap anxiety sehingga bila saya mengetahui bakal ada assignment pada minggu hadapan, saya akan berasa sangat cemas. Ia mungkin hanya assignment, apatah lagi perkara yang lain. Jantung saya berdetik dengan sangat laju sedangkan ia perkara yang kecil. Di hadapan kawan dan keluarga, saya hanya diam seperti biasa kerana takut diketahui umum. Ada kala saya berasa nak tamatkan hidup sendiri dengan keadaan dan perkara kecil yang berlaku. Saya ada berjumpa dengan doktor psikiatrik di mana saya diberikan ubat Xanax dan Aspirin. Lepas ambil ubat itu, keadaan saya beransur pulih. Tetapi sehingga sekarang, saya ketagih akan ubat Xanax. Ada kadang-kala saya memakan 10 biji pada satu hari. Saya ingin berhenti mengambil sebarang ubatan dan sangat ingin kembali kepada kehidupan yang normal seperti semua orang. Jadi apa tips akak kepada saya? Baiklah, kalau kita bercerita tentang anxiety. Anxiety adalah satu anugerah. Bayangkan hidup kita tanpa rasa anxiety, right? Tapi apa pula kaitan anxiety dengan kesihatan mental dan psikologi? Jadi mungkin Akif boleh kupas sikit. Betul Kak Ji cakap tu kan. Anxiety kalau kita tak ada, kita tak ada motivasi, kita tak ada semangat lah nak buat apa-apa kan. Dia kita kena ada sedikit rasa nervous. Tapi anxiety disorder tu satu berlainan Kak Ji. So bila dia masuk kepada kecelaruan anxiety, dia bukan lagi sihat punya tahap anxiety. Dia dah mula mengganggu kehidupan kita, buat kita rasa resah gelisah yang tempoh dia berpanjangan mungkin lebih daripada 6 bulan sebagai contoh. Dan anxiety dia ada macam-macam jenis pula. Ada yang anxiety umum yang mana setiap masa dia rasa anxious. Ada juga yang kita panggil fobia yang spesifik. Saya sebenarnya kan suka yang Kak Ji bagi tahu tadi, kira bayangan anxiety itu sebagai anugerah. Betul, betul. Sebab apa tahu? Sebab contoh saya sebagai pengacara, of course saya akan sentiasa ada rasa berdebar, rasa nervous untuk naik ke pentas sebelum saya memulakan kerja ataupun sehari sebelumnya. Tetapi kalau dah hari-hari over small things pun kita nak rasa berdebar yang tak tahu apa puncanya, itu bukan satu benda yang normal lah. Simptom yang common adalah rasa gelisah. Ya. Resah. Kalau kita tengok Karl Syafiq, dia terlibat dalam bidang kreatif. Being creative meaning somehow orang akan nak you jadi perfectionist, or maybe you memang bila kita bekerja dalam creative industry kan, jadi kita somehow nak lah benda semua jadi cantik. Adakah being perfectionist, Akif, menjadikan anxiety tu makin teruk?
makin berlarutan. Saya rasa kalau nak sebut pasal perfectionist, saya rasa orang yang berada dalam bidang seni ni memang ada deep inside dia, memang ada nak kena perfect, nak kena sentiasa orang kata bersedia, sebab kita akan berhadapan dengan orang ramai dan juga banyak mata yang akan menonton kita. Adakah semua orang akan tengok dan juga tidak menilai? Adakah semua orang akan kata oh no, macam tu. So benda tu semua mengganggu juga. Okey, untuk pandangan Akif? Rasanya dia terpulang juga kepada perbezaan individu. Kita panggil black or white thinking. Pemikiran hitam atau putih. Maksudnya sama ada kita gagal atau kita perform. Maknanya kalau kita perform, kita rasa kita hebat. Tapi kalau kita slack sikit je, kita terus rasa macam kita gagal, lebih baik aku tak payah hidup. So dia macam sama ada A atau B, hitam atau putih. Jadi kalau kita tengok dari perspektif orang lain pula, apa mitos, salah faham masyarakat tentang anxiety? Akif dulu. Ya, memang menjadi satu kebiasaan Kak Ji. Dalam masyarakat kita ni, orang suka bila dia nampak orang tak okey, orang tengah risau, tengah sedih, dia pergi, kau okey tak? Berzikir. Sabar, redha. Kata-kata macam ni sebenarnya walaupun dengan ikhlas niat yang nak membantu, tetapi sebenarnya tak membantu. Dan itu bukan satu cara yang baik untuk membantulah. Macam mana? Kan betul ke? Saya setuju sebenarnya, sebab dalam waktu, saya panggil waktu sisi gelap saya, waktu saya dilanda depression dulu saya memang tak suka kalau orang akan datang ke saya, kau okey ke? Kau okey? Sebab benda tu membuatkan kita rasa semakin semak, semakin macam boleh tak jangan tanya benda-benda yang macam itu. Selalu juga orang tanya saya macam, kau ni mesti tak cukup sembahyang 5 waktu, benda-benda macam tu, ataupun pergi berubat, pergi jumpa ustaz pawang ke pawang whatever, sebab mungkin ini gangguan makhluk halus, dia cakap macam tu. Isu-isu kesihatan mental ni kita tak boleh salahkan hanya dia tak cukup iman, dia tak cukup solat. Dia ada boleh kata sekurang-kurangnya 4 faktor besar lah. Kita panggil faktor biologi, psikologi, sosial dan juga spiritual. Okay? So secara biologinya mungkin chemical imbalance dalam otak kan. Secara psikologinya mungkin tadi yang dia ada black or white thinking tadi tu. Sosial dia pula mungkin pressure dia kan, dengan expectation tertentu. Dan spirituality dia mungkin juga boleh memainkan peranan. Tetapi tidaklah boleh kita salahkan 100%, ini semua hanya kerana dia tak cukup solat. So dia bukan the only factor yang kita boleh tujukan. Sebab lagi satu, orang yang kadang-kadang suruh kita buat itu dan ini, itu dia tak tahu sebenarnya kita dah buat. Tapi bila dengan menambah persoalan ataupun menyuruh kita membuat sesuatu, mengarahkan kita buat sesuatu, mungkin dia tak tahu benda tu yang akan memberikan beban kepada kita. Kalau kita tengok pun, kita sudah mendapat jawapan. Jadi mengapa Zaim boleh ketagihan Xanax? Kerana mungkin tahap seperti itu rupanya anxiety dia. Bila tak boleh bernafas, jadi dia rasa inilah satu-satunya medium escapism untuk dia. Okey, cara untuk dia menenangkan diri. Kal, bagaimana berdepan ataupun beradaptasi dengan pandemik COVID-19? Kita tahu impact sesiapa yang kena COVID ini, virus ini memang amat teruk, sehingga kan kerajaan sendiri pun buat lockdown dan sebagainya. Dan perkara itu sebenarnya menakutkan saya tahu. Sebab apa? Sebab hospital selama ni kita anggap sebagai satu tempat yang selamat. Tetapi tidak lagi dengan COVID. Kerana COVID boleh menjangkiti sesiapa sahaja dengan mungkin sentuhan ataupun kita pegang tempat yang dia dah pernah pegang. Jadi memang menakutkan dan menambahkan berdebar saya, menambahkan anxiety saya, bukan semakin berkurang tapi bertambah-tambah. Okay, apa yang kita boleh buat dalam mendepani dengan isu pandemik yang belum ada kesudahannya? Bagaimana kita boleh beradaptasi? Kalau dari sudut saya rasa kalau tengok berita, tengok video tu semua membuatkan kita semakin rasa takut dan cemas, saya rasa wajar je kita berhenti kejap. Penting juga untuk kita tahu berita, tapi kita kena pertimbangkan pros and cons lah. Kalau setiap kali kita baca tu kita sentiasa rasa cemas, kita pula memang dah ada anxiety atau ada isu-isu kesihatan mental yang lain, pastikan juga, saya rasa penting juga untuk kita mendapatkan macam tidur yang berkualiti kan, supaya kita tak menambah-nambah stres dalam diri lah. Bagi saya, kita cuma selalu kena distract lah. Macam saya mengalami masalah ini, saya kena alihkan perhatian saya ke arah benda lain. Contohnya, lakukan perkara-perkara yang kita mungkin minat buat tapi kita dah lama tak buat.
Contohnya macam saya sebenarnya suka berkebun. Jadi saya suka dekatkan diri dengan nature, dengan pokok. Kita tengok pertumbuhan pokok tu macam mana. Jadi hari-hari ni petua dulu-dulu ni. Bercakap dengan pokok supaya pokok tu keluar bunga, keluar buah. Jadi kita bercakap dengan pokok. Bukan gila ya. Tidak, tapi itu terapi sebenarnya. Itu adalah terapi kan. Bila kita channelkan rasa anxious tu kepada benda-benda yang melihat benda yang growing, and then bila dekat dengan nature, kita mula rasa lebih dekat dengan semua benda di sekeliling kan. Kalau sebelum ni kan kita macam, hidup kita kan macam roller coaster kan, bekerja terus nak kejar masa dan sebagainya. Jadi bila ada benda yang kita boleh tengok dan rasa gembira, itu sudah dikira terapi. Kesedaran pada masyarakat, pada orang di sekeliling Kal, bagaimana tentang anxiety? Alhamdulillah, saya dikelilingi oleh kawan-kawan dan juga sahabat dan juga ahli keluarga saya yang sentiasa nak ambil tahu, yang sentiasa orang kata bukan sekadar hanya lalu dan are you okay? Mereka faham setelah saya mengalaminya dan juga sentiasa memberikan saya ruang dan juga sentiasa orang kata monitor saya perkembangan pemulihan tu. Dan saya sebenarnya sangat bersyukur kerana dikelilingi oleh ahli keluarga dan juga sahabat-sahabat yang amat mengambil berat. Kalau macam orang dekat luar sana kan, yang mungkin social circle dia pun tak membantu, apa macam mana nak buat? Social circle dia tak membantu. Jika anda boleh kata dah boleh bercerita dengan terapis seperti doktor dan sebagainya, gunakan mereka sebagai channel untuk meluahkan segala apa masalah yang ada. Lagi senang saya rasa sebab mereka tidak akan menilai anda. Lagi senang kerana orang kata mereka akan memberikan juga guide apa yang perlu dibuat dan sebagainya dengan cara yang betul. Saya rasa tu yang terbaik lah. Untuk konteks yang lebih besar, masyarakat? Saya rasa stigma terhadap isu-isu penyakit mental ni tebal. Mudah sangat nak kait dengan gila. Betul. Dan nak mengubah stigma ni Kak Ji, dia satu perjalanan yang panjang tau. Sebab dia sangat tebal. Banyak lagi program-program macam ni. Ni sangat bagus. Program macam ni sangat bagus untuk menimbulkan satu normalisasi lah. Kita nak membiasakan orang mendapatkan bantuan. Pergilah jumpa kaunselor, pergilah jumpa psikologis, jumpa psikiatris, dapatkan bantuan. Make that first step, kan? Paling kurang apa yang kita boleh buat, kalau kita duduk borak-borak sesama kita, ada salah seorang tu dia buat lawak. Dia buat gurauan, dia kata, kau gila kau pergi jumpa pakar ni kau pergi jumpa psikiatrik Kita jangan gelak. Kita jangan membiarkan orang menjadikan benda tu gurauan. Kalau tak, kita tak tahu di antara kita duduk ni mungkin ada yang betul-betul ni sakit. Semua dia tak luahkan Yes. So orang yang dengar tu lagi dia tak nak pergi dapatkan bantuan. Kalau dia tengok, kawan-kawan aku gelap sebenarnya pasal benda ni. So kita jangan membiarkan benda tu jadi satu benda yang normal. Saya rasa sekurang-kurangnya dengan cara itu kita jangan gelak, jangan support perbualan itu dan dianya akan terhenti dan juga tidak berpanjangan. Betul. Sebab mengiyakan benda yang salah, dia bukan berhenti di situ saja. Dia akan terus berlarutan. Lagi seronok. Tahun demi tahun. Betul kan? Akif, bagaimana kita boleh bantu Zaim? Okey, sebelum tu saya suka bila Kak Ji sebut tadi kita nak menyarung kasut dia. Itu adalah asas kepada empati. Kita melihat dengan mata dia. Kita mendengar dengan telinga dia. Kita pakai kasut dia. So kita cuba berada dalam situasi dia. Okey. So untuk Zaim ni, pertamanya tahniah kerana Zaim telah reach out for help. Dengan PM Tepi Kak Ji, anda telah memulakan langkah yang berani lah dengan mengakui yang dia ketagih dengan Xanax. Susah kot nak mengakui satu benda tu kan. Saya punya pandangan adalah jangan berputus asa. Okay? Kerana mencari psikiatris yang paling sesuai dengan kita, mencari ubat-ubatan yang paling sesuai dengan kita adalah satu perjalanan yang panjang. Bukannya ubat-ubatan yang pertama itulah yang terbaik untuk kita. Dia ada jenis ubat yang lain, dia ada dos-dos yang berbeza. Mungkin nanti Carl pun boleh kongsi sikit kan. Perjalanan for the right treatment ni dia bukannya sekali macam tu je. Dia mungkin memerlukan adjustment. So yang penting adalah kita bagi tahu doktor kita, jangan takut. Mungkin doktor tu kadang-kadang doktor yang garang sikit, betul. Tapi telus bagi tahu betul-betul
kita mungkin tak sesuai dengan ubat ni, kita dah ketagih, boleh tak sarankan macam mana apa saya nak buat. So kena bincang balik lah dengan doktor. Okey, katalah kalau kita letak ke tepi dulu soal ubat. Adakah cara lain? Cara yang mudah dilakukan sehari-hari. Bagaimana untuk meyakinkan diri, aku boleh berdiri tanpa Xanax. Aku boleh buat assignment tanpa Xanax. Macam mana? Apa yang boleh dicuba? Letak ke tepi dulu soal ubat. Okey. Lain orang, lain dia punya cara coping skill. Okey? Macam tadi Carl kata, dia suka tanam-tanaman. Mungkin ada orang suka bela haiwan. Ada orang dia suka bela kucing, bela ikan. Ada orang suka masak. Okay? Bersenam mungkin? Bersenam. Okay? Tapi pada asasnya, apa pun kita suka, itu nombor 2. Yang paling penting kita jaga kehidupan kita, lifestyle yang sihat. Iaitu tidur berkualiti. Makan sihat. Minum banyak air kosong. Bersenam. Ini jaga dulu. Ini asas untuk semua orang. Kenapa kena... Mesti orang akan cakap bersenam. Yeah. Sebenarnya apa chemical di sebalik bersenam? Bila kita bersenam kan Kak J, dia ada satu kita panggil neurotransmitter, dia satu sel lah, ada sel gembira kita panggil sel gembira dalam otak kita ni, bila kita bersenam dia automatik akan meningkat. Nama dia serotonin. Sebab tu generally secara amnya, bila kita lepas bersenam kita macam happy sikit. Mood kita macam happy sikit. So sebab serotonin tu telah meningkat. Wah, itu satu pengetahuan juga. Kita ingat bersenam, kalau orang nak kurus dia dah bersenam kan. Jadi rupanya bersenam itu adalah satu terapi juga kerana ia merembeskan serotonin. Betul. Rembesan hormon gembira. Okey, macam Carl, sebagai selebriti kan, ada tak you involve dengan any NGO untuk bagi talk ke, sharing session ke? Ada beberapa NGO yang telah datang kepada saya, mungkin selepas mereka mengetahui yang saya dah pun berkongsi tentang masalah ini, dan mempelawa saya lah untuk menyertai mereka kalau ada talk dan juga perkongsian yang nak dikongsi, dan saya dalam proses perbincangan dengan mereka, insyaAllah saya rasa betul adalah satu benda yang positif yang saya sebenarnya nanti-nantikan untuk kongsi. Kerana channel seperti itu bukan ada banyak. Jadi peluang yang terbaiklah untuk kita memberi kesedaran kepada orang kat luar sana. Saya nak tambah sikit, saya rasa nak ucap tahniah dan terima kasih lah dekat Carl bila ada selebriti yang berani cerita. Saya rasa ini sangat inspiring lah untuk semua orang kat luar sana supaya dia tak takut. Kita semua boleh dapat kebaikan. Sebenarnya kan itu kan membantu saya juga, bukan sekadar berkongsi untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi membantu saya untuk feel good. Wow. Jadi sharing is healing. Yes. Jadi bila perkara itu mungkin boleh memberikan kebaikan kepada diri saya, why not? Jadi saya setuju. Baik. Carl, tiba masanya awak sarungkan kasut Zaim di kaki awak. Maybe awak boleh share dengan kita semua words of encouragement pada Zaim. Macam mana yang Akif cakap tadi, saya pun nak ucapkan tahniah pada Zaim kerana dia berani untuk ke depan, berani untuk bersuara dan juga berkongsi tentang masalah dia. Tak semua orang ada courage untuk melakukan perkara seperti itu. Dan bila kita dah berada di tahap seperti itu, sudah pastilah kita dah menjadi, dah berada di satu fasa yang baru, fasa yang baru di mana kita nak jadi lebih baik dan juga lebih bagus, dan juga of course kita nak menuju ke hidup kita yang lebih berkualiti. Okay, kalau selalu jumpa doktor tu, kongsi dengan doktor, cakap terus terang apa masalahnya. Seperti kata Akif tadi, ubat ada macam-macam jenis. Saya sendiri dah mencuba pelbagai jenis ubat, nak mencari kesesuaian supaya saya boleh adapt dengan kehidupan saya, dan juga melakukan aktiviti itu tanpa sebarang halangan, dan menjadi orang yang sentiasa positif. Jadi sentiasa berterus terang, telus, dan juga ada apa-apa masalah jangan simpan, kongsikan. Baik, terima kasih Carl Syafiq. Sikit lagi Kak Ji nak tanya, anxiety, kita nak minta sedikit harapan. Anxiety boleh pulih ke? Boleh. Malah anxiety adalah antara mental disorder yang paling tinggi kemungkinan untuk pulih. Itu satu harapan. Bersinar-sinar. Jadi kepada Zaim, janganlah rasa macam gelap je.
Bilik tu gelap je, luar pun gelap je. Sebenarnya dalam apa jua situasi, pasti ada lampu di hujung sana yang menanti kita. All we have to do is just reach out. Banyak bantuan yang disediakan untuk Zaim dan orang-orang yang struggle macam Zaim. Yes, terima kasih banyak Kak. Terima kasih Akif. Baiklah. Kak Ji harap dengan episod ini anda akan lebih memahami apa itu anxiety, hidup dengan berempati dalam membantu mereka yang struggle dalam isu anxiety. Jadi kepada anda yang mempunyai masalah seperti Zaim, jangan takut. Boleh hubungi kami di Astro Kempak, laman sosial kami di Astro Kempak, sama ada di Instagram, di Twitter ataupun Facebook. Dan Kak Ji akan sentiasa ada di sini untuk kalian semua. Jumpa lagi dalam Sembang Tepi Kak Ji.